Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Katiza Haji Dahlan dari SMK Tamparuli Sabah. Hari ini Cikgu akan menerangkan topik 4 semester 3 yang bertajuk Etika Perniagaan dan Tanggungjawab Sosial. Seperti mana yang terkandung di dalam silibus pengajian perniagaan, topik ini mempunyai 3 subtopik utama, iaitu etika perniagaan, tanggungjawab sosial dan kepenggunaan. Mari kita memahami subtopik yang pertama, iaitu etika perniagaan. Melalui subtopik etika perniagaan, pelajar dikehendaki memahami pendekatan tindakan beretika, iaitu mampu untuk mentakrifkan maksud etika perniagaan dan etika kerja. Etika perniagaan bermaksud prinsip-prinsip moral berkaitan kelakuan perniagaan yang diterima oleh pihak peniaga. Manakala, maksud etika kerja ialah tanggungjawab dan tingkah laku yang sewajarnya ada pada seseorang yang menjawat sesuatu bidang pekerjaan. Melalui pendekatan tindakan beretika, pelajar haruslah mampu menjelaskan maksud dilema etika. Dilema etika bermaksud masalah yang timbul apabila terdapat 2 atau lebih pilihan tindakan yang bertentangan antara satu sama lain. Tindakan beretika merangkumi 4 pendekatan, iaitu yang pertama, pendekatan individualism, kedua, pendekatan keadilan, yang ketiga, pendekatan utilitarian, dan yang keempat, pendekatan hak moral. Apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan individualism? Ianya bermaksud sesuatu tindakan yang berorientasikan kepentingan individu. Pendekatan ini juga dikenali sebagai egoism. Pendekatan keadilan, ianya adalah kesamaan dan keadilan yang diperolehi setiap individu dalam pelbagai aspek seperti ekonomi dan perundangan. Pendekatan utilitarian, ianya adalah untuk menilai sesuatu tindakan sama ada baik atau buruk berdasarkan manfaat atau akibat tindakan tersebut. Pendekatan hak moral bermaksud menekankan tentang hak moral yang dimiliki oleh seseorang individu seperti hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan maklumat dan sebagainya. Bagaimanakah pengurus atau organisasi memilih pendekatan yang terbaik? Terdapat faktor yang mempengaruhi pilihan pendekatan ini. Yang pertama, pihak yang menentukan etika. Ianya merujuk kepada punca etika tersebut dilakukan. Sekiranya agama adalah faktor yang menentukan pelaksanaan etika, maka pengurus atau organisasi perlu mematuhi segala arahan yang ditetapkan oleh agama. Yang kedua, ukuran yang menentukan etika. Ukuran beretika ditentukan oleh undang-undang yang digubal oleh pihak pemerintah. Undang-undang ini akan diaplikasikan kepada semua lapisan masyarakat, pengurus dan organisasi. Dan yang ketiga, matlamat beretika. Pihak pengurus atau organisasi perlu mengenal pasti matlamat sebenar tindakan beretika, iaitu sama ada memenuhi tuntutan agama, manusia atau persekitaran. Melalui etika perniagaan, pelajar dikehendaki mengetahui apakah maksud jenayah kola putih. Jenayah kola putih merujuk kepada
apa-apa perbezaan salah laku yang dilakukan oleh golongan pertengahan atau atasan yang bersangkut paut dengan bidang tugas mereka. Ianya merangkumi. Yang pertama, rasuah. Rasuah ialah menerima daripada seseorang atau memberi apa-apa suapan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang ada hubungan dengan prinsipalnya. Yang kedua, penyelewengan. Tindakan seseorang atau sesuatu pihak menyalahgunakan harta perniagaan demi kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, pecah amanah. Ianya adalah seseorang yang melanggar janji demi kebaikan dan kepentingan diri sendiri. Yang keempat, konflik kepentingan. Seseorang yang mempunyai kuasa dan otoriti tertentu dalam organisasi dan tindakannya bercanggah antara kepentingan pribadi dengan kepentingan tugasnya. Yang kelima, penyalahgunaan kuasa. Seseorang yang salah guna kuasanya untuk mengambil tindakan atau membuat keputusan yang melanggar peraturan, prosedur dan undang-undang yang ditetapkan demi kepentingan pribadi. Hukuman jenayah kola putih. Ianya terdiri daripada pertama, denda. Kedua, penjara. Denda bermaksud hukuman berbentuk pembayaran wang yang dikenakan terhadap pihak tertentu yang disabitkan kesalahan. Penjara bermaksud hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah terhadap pihak tertuduh yang disabitkan kesalahan dengan menahan pesalah dalam penjara dan kebebasan mereka untuk bergerak adalah disekat. Subtopik kedua dalam topik ini adalah tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial adalah satu kewajipan dan tanggungjawab perniagaan untuk mewujudkan sesuatu yang berfaedah kepada masyarakat sekeliling, termasuklah pekerja, pelanggan, masyarakat dan alam sekitar. Pihak-pihak berkepentingan ataupun pemilik taruh dalam tanggungjawab sosial, yang pertama adalah pihak premier, iaitu pihak-pihak yang memberikan kesan secara langsung kepada perniagaan seperti pembiaya, pemegang saham, pekerja, pembekal, pelanggan, peruncit dan pemborong. Yang kedua adalah pihak sekunder. Pihak sekunder adalah pihak berkepentingan yang memberikan kesan secara tidak langsung kepada perniagaan, seperti kerajaan, kumpulan pendesak, masyarakat dan media. Tanggungjawab sosial juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Antara kebaikannya adalah meningkatkan imej perniagaan, meningkatkan kepercayaan pihak berkepentingan. Manakala kelemahannya adalah kos pelaksanaan tanggungjawab sosial terlalu tinggi dan ini akan menyebabkan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Imej perniagaan akan terjejas sekiranya gagal melaksanakan aktiviti perniagaan dengan betul. Melalui subtopik ini, pelajar juga dikehendaki menjelaskan maksud warga korporat. Warga korporat merujuk kepada golongan yang terlibat dalam sesuatu aktiviti perniagaan korporat seperti pemegang saham, pihak pengurusan syarikat dan lembaga pengarah. Warga korporat juga memainkan peranan dalam organisasi. Antaranya adalah yang pertama, gelagat beretika dalam perniagaan. Kedua,
komited terhadap pihak berkepentingan termasuk masyarakat, pelanggan, pekerja, pelabur dan pembekal. Yang ketiga, komited terhadap persekitaran dalam jangka masa panjang. Subtopik yang terakhir di dalam topik ini ialah kepenggunaan. Kepenggunaan bermaksud satu pergerakan yang bersifat kolektif sosial dan ekonomi yang terdiri daripada sekumpulan pengguna dan pembeli yang bertujuan untuk melindungi keselamatan dan hak keseluruhannya. Hak-hak pengguna terdiri daripada hak mendapat keperluan asas, hak membuat pilihan, hak mendapat maklumat, hak mendapat ganti rugi, hak mendapat pendidikan, hak mendapat perwakilan, hak mendapat alam sekitar yang sihat dan selamat, dan hak mendapat keselamatan. Peranan agensi yang berkaitan dengan kepenggunaan. Terdapat beberapa agensi yang bertindak dalam menangani isu-isu kepenggunaan. Antaranya ialah FOMCA ataupun Federal of Malaysian Consumers Unions. Ianya bekerjasama dengan kerajaan dalam menganjurkan aktiviti-aktiviti kepenggunaan, menerima aduan dan menyiasat sebarang kes penyelewengan dan penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia ataupun TTPM. Ianya satu badan berfungsi untuk mendengar dan mengadili tuntutan-tuntutan pengguna yang dibuat di bawah Akta dan tertakluk kepada peruntukan Akta Perlindungan Pengguna 1999, iaitu Akta 599 secara bebas dan adil. Ketiga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ataupun KPDN-KK. Ianya satu badan yang berfungsi untuk menentukan harga barang kawalan, memantau harga barang kawalan dan mengeluarkan lesen urus niaga langsung. Keempat, Better Business Bureau ataupun BBB. Ianya membekalkan maklumat mengenai sesebuah perniagaan, membantu menyelesaikan sesuatu aduan terhadap perniagaan, memantau aktiviti pengiklanan dan penjualan. Baiklah pelajar-pelajar, dengan itu maka berakhirlah bab 4 untuk semester 3. Walau bagaimanapun, mari kita imbas sekali lagi. Apakah topik dan subtopik yang terkandung dalam bab 4 ini? Ianya bertajuk Etika Perniagaan dan Tanggungjawab Sosial. Manakala subtopik adalah yang pertama, etika perniagaan. Yang kedua, tanggungjawab sosial. Dan yang ketiga, kepenggunaan. Sebelum kita mengakhiri kelas pada kali ini, mari kita menjawab soalan yang berkaitan dengan topik yang telah kita pelajari. Soalannya berbunyi, berikan maksud dilema etika dan huraikan dua contoh dilema etika. Soalan ini membawa 5 markah. Bagaimanakah pembahagian markah ini? Pembahagian 5 markah ini adalah seperti berikut. Maksud dilema etika membawa 1 markah. Fakta contoh pertama membawa 1 markah. Huraian fakta pertama membawa 1 markah. Fakta contoh kedua membawa 1 markah. Dan huraian fakta kedua membawa 1 markah. Jawapan yang baik kepada soalan ini adalah dilema etika merujuk kepada satu keadaan yang dialami oleh seseorang apabila mempunyai 2 atau lebih pilihan, tanggungjawab atau hak yang bertentangan
antara satu sama lain. Diskriminasi merupakan salah satu dilema etika, iaitu apabila seseorang pengurus tidak memberikan kenaikan pangkat kepada pekerja kerana alasan jantina atau kaum pekerja itu. Rahsia pelanggan. Pendedahan rahsia pelanggan kepada pihak ketiga juga merupakan dilema etika. Untuk jawapan sepenuhnya, bolehlah dijawab seperti ini. Dilema etika merujuk kepada satu keadaan yang dialami oleh seseorang apabila mempunyai dua atau lebih pilihan, tanggungjawab atau hak yang bertentangan antara satu sama lain. Dua contoh dilema etika ialah diskriminasi. Ianya merupakan salah satu dilema etika, iaitu apabila seseorang pengurus tidak memberikan kenaikan pangkat kepada pekerja kerana alasan jantina atau kaum pekerja itu. Rahsia pelanggan. Pendedahan rahsia pelanggan kepada pihak ketiga juga merupakan dilema etika. Baiklah pelajar sekalian, itu sahaja yang dapat cikgu kongsikan pada kelas kita pada kali ini. Semoga apa yang telah cikgu terangkan dapat membantu pelajar menguasai bab 4 untuk semester 3. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.